Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Maksudnya, segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah menurunkan kepada hamba-hambanya iaitu Muhammad dan kitab suci Al-Quran dan tidaklah menjadikannya pada sesuatu yang terpesong. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Speaker di atas peluang dan ruang yang diberikan kepada Kepala Batas untuk sama berkongsi pandangan berkenaan belanjawan yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada Jumaat yang lalu. Tuan Dipertua, bajet yang sempurna adalah bajet yang melengkapi keperluan marhain dengan pengagihan yang telus dan adil pada tempatnya tanpa mengira agama, bangsa atau ideologi politik rakyat. Kerana kepada Yang Berhormat Perdana Menteri telah membentangkan rancangan belanjawan negara bagi tahun 2025 yang merupakan bingkisan penting dalam menentukan hala tuju ekonomi dan pentadbiran negara. Namun tiada yang sempurna di dunia ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa pandangan yang ingin Kepala Batas kongsikan dengan tuntas demi manfaat rakyat marhain di negara ini. Yang pertama, akses perumahan mampu milik. Tuan Yang Dipertua, pada perbahasan yang lalu, Kepala Batas ada mencadangkan agar dasar perumahan negara perlu disemak semula, iaitu dengan melihat modul dasar perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang telah dilaksanakan dari tahun 1970 sehingga tahun 1985. Modul perumahan ini dilihat sangat relevan terutamanya bagi mereka yang berusaha untuk memulakan kehidupan di bandar atau separa bandar. Ini termasuklah golongan keluarga muda yang baru mendirikan rumah tangga atau mereka yang berpendapatan gaji minimum 1,500 pada masa ini. Mungkin keadaan mereka nampak lebih memerlukan sekiranya dilihat kepada jumlah isi rumah berbanding jumlah pendapatan isi rumah. Mengklasifikasikan jenis-jenis perumahan hanya memudahkan pelabur, bakal pembeli dan pemaju mengenal pasti jenis rumah yang dibina namun tidak membantu marhain dalam mendapatkan rumah untuk jadikan tempat membina kehidupan. Harapan rakyat ialah akses kepada perumahan mampu milik yang sesuai berpendapatan untuk mereka. Kepala Batas ingin mengulangi saranan agar nisbah perancangan bandar disemak semula mengikut garis cadangan gaji progresif yang akan diperkenalkan. Penyediaan lebih banyak projek rumah PPR berkonsepkan sewa dan beli adalah sebahagian daripada solusi bagi menangani keperluan rumah yang mampu dimiliki seperti PPR yang bakal dibina di daerah sebelah tengah Pulau Pinang. Pada mesyuarat kedua, Penggal kedua 2023, Kepala Batas pernah membangkitkan isu PPR di Pongsu Seribu dengan meminta kementerian berkaitan menyatakan status projek tersebut. Melalui jawapan diterima, permohonan kebenaran merancang ditangguhkan sehingga proses perolehan projek secara tender terbuka selesai. Justru Kepala Batas ingin tahu apakah status terkini projek berkenaan memandangkan ia telah dicadangkan dan disenaraikan dalam rancangan Malaysia ke-12. Adakah ianya akan turut dibina bersekali dengan PPR yang akan dilaksanakan di daerah seberang Perai Tengah nanti? Mohon penjelasan. Yang kedua, peniaga dan kuasa pembeli. Niat kerajaan untuk menetapkan gaji minimum di paras 1,700 disambut baik. Namun dalam usaha bagi meningkatkan gaji minimum ini, terdapat syarikat yang mampu dan ada juga yang kurang mampu. Apa yang ditakuti ialah apabila syarikat yang tidak mampu akan mengambil pendekatan membuang ataupun untuk mengurangkan saiz syarikat yang boleh membawa kepada penambahan pengangguran. Jadi adalah wajar sekiranya pendapatan gaji minimum ini dapat dikaji semula proses pelaksanaannya. Secara positif, pendapatan ini akan memberi kelebihan untuk golongan B40, menambah baik kos sara hidup mereka. Namun, adakah semua majikan bersedia? Bagaimana pula impak kepada pengusaha industri kecil dan sederhana? Kepala Batas mengambil maklum bahawa sudah berlakunya proses libat urus yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Sumber Manusia. Namun, jika ianya tidak dicermati, ia bakal memberi impak negatif kepada para peniaga yang mungkin akan melihat pelaksanaan ini seolah-olah satu sabotase ekonomi terhadap mereka. Selain itu, Kepala Batas kongsikan pernah didatangi oleh 2 orang wanita. Seorang wanita berniaga nasi lemak, mengadu, memberitahu, berhutang lebih daripada 11 orang ahlong. Seorang wanita menjual pisang goreng di tepi jalan, berhutang lebih daripada 3 orang ahlong. Maka inilah yang kita lihat bahawasanya
Mereka terpaksa meminjam kepada Ahlong bagi memastikan perniagaan dapat bertahan serta untuk menampung kos sara hidup mereka yang semakin meningkat. Ini adalah sebahagian kisah para peniaga yang hari ini membanting tulang empat kerat bukan untuk menjadi kaya tetapi demi kelangsungan hidup. Yang ketiga, isu air. Kepala Batas ingin tahu adakah dapat agensi di peringkat persekutuan yang dapat membantu menyelesaikan isu air yang melanda penduduk di Parlimen di Bong Tebal terutamanya di Sungai Bakap. Terbaru, para penduduk terputus bekalan air untuk beberapa tempoh sehingga ada yang terpaksa mandi di hentian alur bungsu dan ada anak-anak yang tidak pergi ke sekolah. Ada pihak menyebut isu ini tidak dibangkitkan di Sidang Dun Pulau Pinang. Namun saya ulang perkara ini telah dibawa oleh Allahyarham Nazamri iaitu mantan Adun Sungai Bakap dan diteruskan usaha ini oleh Adun Sungai Bakap yang baru iaitu Yang Berhormat Abidin bin Ismail. Bolehkah agensi seperti Suruhanjaya Pengurusan Air Negara mengambil tanggungjawab dan peranan dalam menangani isu ini? Sekiranya boleh dicadangkan agar sebahagian daripada belanjawan dapat dikeluarkan bagi menambah baik penyaluran air yang dikatakan mempunyai tekanan air yang sangat rendah sehingga menyebabkan aliran air tidak sampai ke penduduk terutamanya di Mukim 5 Sungai Bakap. Kepala Batas, boleh mohon celah? Ya, sikit je Ustaz. Terima kasih Yang Berhormat Kepala Batas. Sikit ya. Sikit ya. InsyaAllah ada masa. Setujukah Yang Berhormat berkaitan dengan apa yang berlaku di Sungai Bakap hari ini antara punca utamanya adalah pembangunan di Batu Kawan. Dia memberi kesan kepada tekanan air sampai ke Sungai Bakap tu. Itu satu. Yang kedua, apa pendapat Yang Berhormat berkaitan dengan Pulau Pinang sekarang ni sedang membangunkan satu pulau. Yang mana pulau itu disebut sebagai Pulau Silikon lah sekarang ni. Yang berkeluasan hampir 1,260 hektar. Dan bila siap nanti penduduk yang dijangka akan menetap di atas tu hampir 102,000 orang. Itu tak tampur dengan kilang dan sebagainya. Jadi kita dimaklumkan bekalan air untuk sampai ke pulau tersebut akan diambil daripada Sungai Bakap juga, kemungkinan besarnya. Jadi bila air diambil daripada Sungai Bakap pula, Sungai Dua. Jadi bila diambil daripada Sungai Dua ke pulau tersebut, kalau sekarang ini pun Sungai Bakap terkesan, saya menjangkakan kemungkinan penduduk di pulau dan kemungkinan penduduk di seberang perai pun akan terkesan sekiranya air itu dibawa terus ke pulau, diletakkan di tangki yang sekarang ni kecoh di Matan Damalut. Apa pandangan Yang Berhormat? Saya setuju dengan YB Matan Pauh. Saya mohon untuk masukkan ucapan atau persoalan daripada Matan Pauh ke dalam perbahasan saya. Dan apa yang disebutkan oleh YB Matan Pauh tadi termasuk juga disebut oleh YB Jerantuk berkenaan dengan isu air ini. Alhamdulillah, belanjawan diberikan kepada negeri Pulau Pinang untuk pembangunan negeri Pulau Pinang. Saya sangat setuju dan sokong. Namun, janganlah ada beberapa pihak menutup mata bagi isu-isu penting yang menggadaikan pencemaran juga alam sekitar di negeri Pulau Pinang yang saya sayangi ini. Misalnya, isu pencemaran Sungai Kerih lebih daripada 40 tahun akibat daripada najis khinzir. Pencemaran kilang haram ikan yang berlaku di Kepala Batas. Pencemaran bau, pencemaran munyi yang menyebabkan ramai penduduk-penduduk taman tersebut berpindah. Pencemaran pantai Esen di Pematang Damai Laut tercemar. Lumpur berselut, berkeladak sejak 2 bulan lalu berpunca daripada yang dilaporkan projek silikon yang akan dilaksanakan. Mohon yang berkaitan mengambil maklum dan cakna berkenaan dengan isu ini. Tuan Dipertua, yang keempat, NCER North Corridor Economic Region. Apakah strategi pelaksanaan terkini bagi menjayakan projek pembangunan wilayah utara menerusi NCER? Kepala Batas ingin tahu sejauh mana NCER ini bakal berfungsi dan membangunkan wilayah koridor utara yang merangkumi Perlis, Kedah, Pulau Pinang terutamanya bagi Parlimen Kepala Batas. Pelaksanaan ini dilihat mampu menjadi pemangkin untuk melonjak ekonomi di Kepala Batas. Ia turut merangkumi peluang pekerjaan, peningkatan taraf hidup dan sosial masyarakat. Kepala Batas ingin mencadangkan agar pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kulim dapat menjadi sebahagian daripada rancangan pembangunan wilayah utara atas faktor limpahan faedah bagi penduduk di Parlimen ini.
Sekiranya lapangan terbang kulim ini dibina, sudah pasti peluang pekerjaan yang bakal ditawarkan dapat menampung pemerintahan di Parlimen Kepala Batas dan sekaligus boleh meningkatkan sosioekonomi di kawasan setempat. Jika dilihat kepada matlamat pelaksanaan projek ini, Kulim bakal memiliki bandaraya berkonsepkan Metropolis iaitu bandar lapangan terbang. Ini bermakna setelah siap, bandaraya ini dapat membuka peluang pekerjaan kepada graduan berkemahiran tinggi di masa hadapan. Selain itu, komitmen yang ditunjukkan oleh Kerajaan Negeri Kedah dalam menjayakan pelaksanaan projek KSP ini sebenarnya mampu menarik kehadiran pelabuhan antarabangsa untuk melabur di dalam negara ini. Sebelumnya kita dapat melihat di dalam Porsche membuka kilangnya di Kulim High Tech yang secara umumnya turut mendapat meningkatkan pelabur luar ataupun foreign direct investment. Maka apakah salahnya pelaksanaan pembinaan lapangan terbang tersebut mendapat sokongan daripada Wabi Perdana Menteri, kerana yang akan mendapat keuntungan daripada juga yang adalah sebahagian daripada rakyat Pulau Pinang, terutamanya para graduan masa hadapan. Yang kelima, graduan antara ijazah dan kelangsungan hidup. Laporan Bank Dunia menyatakan lebih daripada 1/4 pemegang ijazah di Malaysia bekerja dalam bidang pekerjaan yang tidak setaraf dengan kelayakan. Puncanya ialah kerana kurangnya peluang pekerjaan berkemahiran tinggi atau setara dengan kelayakan yang mereka miliki. Seramai 26.9% lepasan ijazah pada tahun 2022 tidak memanfaatkan kemahiran mereka berbanding adanya 8.6% pada tahun 2010. Persoalannya, adakah terlalu banyak lambakan graduan berbanding peluang pekerjaan atau trend mencari sumber pendapatan telah berubah? Bagaimana pula dengan pelaburan-pelaburan yang telah diluluskan sebanyak RM329.5 bilion pada tahun 2023? Berapakah yang telah mula melabur dan sekiranya belum, bilakah mereka akan memulakan pelaburan? Perincian ini penting bagi memastikan para graduan dapat membuat persediaan dan perancangan bagi menghadapi masa depan negara. Yang seterusnya, kos sara hidup. Menurut laporan Sinar Harian bertarikh 21 Oktober 2024 melaporkan harga barang diramal naik tahun hadapan. Profesor Emeritus Dr. Bajawai Bardai yang merupakan pakar ekonomi Universiti Sains Teknologi Malaysia memberi pandangan peniaga bakal mengambil kesempatan susulan kenaikan gaji penyewa awam serta penyesaran subsidi petrol RON 95. Beliau tidak menolak kemungkinan pelaksanaan perluasan skop SST secara progresif berkuat kuasa 1 Mei 2025 akan menjadi faktor kepada para peniaga menaikkan harga barang di atas kesan berganda kenaikan kos dan cukai yang mereka alami. Ini bermakna beban kos yang ditanggung oleh para peniaga akan dipindahkan kepada pengguna akhir iaitu pembeli daripada kalangan rakyat marhain. Realitinya, rakyat terpaksa berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi terutamanya bagi mereka yang berada dalam lingkungan miskin bandar. Biarpun data inflasi mencatatkan 1.9%, secara realitinya bekalan beras tempatan pun masih belum diselesaikan. Malah sehingga kini rakyat masih tertanya-tanya dan tercari-cari di manakah beras tempatan yang sedang bersembunyi. Malah masih ramai yang menanti-nanti untuk menikmati harga tanpa subsidi RON 95 serendah RM1.35 seperti ketika zaman Wabi Paguh bersama Perikatan Nasional memimpin kerajaan. Beban peningkatan kos sara hidup disebabkan oleh kenaikan harga barang pasti memberi tekanan kepada rakyat marhain. Tidak kiralah sama ada daripada golongan B40 ataupun T20 pasti akan merasainya. Yang akhirnya, Tuan Yang Dipertua, sebagai penutup, sabda Rasulullah SAW daripada hadis riwayat Ibnu Hibban, Abu Dawud dan juga Ahmad, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, apakah sedekah yang terbaik? Jawabnya, sedekah hasil jerih payah orang yang kekurangan dan mulakanlah dengan orang di bawah tanggunganmu. Menjadi wakil rakyat bermaksud segala fokus dan tanggungjawab hendaklah dihalalkan kepada kepentingan dan keperluan rakyat di parlimen yang kita wakili. Ada sedikit, kita berikan sedikit kerana kemampuan keuangan yang tidak adil. Alhamdulillah, rata-rata rakyat yang mengundi kami dan yang menerima kami mula memahami situasi yang kami lalui. Tanpa rakyat, kita tidak akan berada di sini. Tanpa undi, kita tiada di dewan ini. Rakyat memilih siapa yang mereka beryakini yang berwatak dan juga berotak. Namun, tiada peruntukan buat ahli parlimen pembangkang
adalah manifestasi ketidakadilan dan kegagalan dalam mentadbir. Sekian, terima kasih.